Dia kena start. Kita Sebab tak ada pizza. Masalahnya kita dah buat episod 0. Okay, betul tak? Tak ada pizza. Okay, sekali lagi. Selamat datang semua kepada semua penonton. Hari ni kita baru episod 1 lah. First time kita buat kita punya podcast yang bernama Sembang ke Langit. Jadi okay, nak masuk? Okay, jadi sebelum kita mulakan podcast kita, kita kena bagi tahu dulu dekat viewer kenapa kita dia start. Dia mesti tertanya-tanya kenapa kita nak buat podcast ni. Dan apa yang kita nak borak? Apa tu podcast sebenarnya? Dan kenapa kita? Dan kenapa mereka? Kenapa kita start podcast Sembang ke Langit? Lepas tu cerita apa yang viewer boleh expect. Apa yang kita akan sembang. Apa yang kita akan sembang? Sebab ni episod 1. Jadi sebenarnya kita tak tahu akan ke mana betul-betul, tapi kita punya plan. Kita punya plan adalah yang kita nak sembang pertama sekali benda-benda saintifik lah. Dan kedua, pseudoscience. Yang berkaitan dengan saintifik adalah ataupun yang berlawan kepada saintifik adalah pseudoscience. Dan kita nak bincang pseudoscience dan kita akan cuba menggunakan debunk kemahiran sains kemahiran sains ataupun sains, metodologi sains dan kaitkan dengan pseudoscience lah, perkara-perkara pseudoscience. Dan apa perkara pseudoscience? Contoh. Nak beri contoh? Contoh apa contoh pseudoscience? Astrologi. Astrologi pseudoscience. Tapi beza dia, astrologi ni dia tak hampir pada scientific pun. Dia lebih banyak pada assumption kan. Tapi tu tak apa, nanti kita boleh bincang. Contoh dia astrologi. Tak, dia pseudoscience ni dia benda-benda yang seakan sains tapi sebenarnya bukan sains pun. Ataupun banyak dalam perubatan sebenarnya. Tapi kita banyak juga akan sentuh pasal teori konspirasi. Teori-teori konspirasi. Dan dia macam berkait. Teori konspirasi, pseudoscience dan penemuan saintifik yang orang bangkang. Itu pun adalah satu bentuk pemikiran pseudoscience juga. Nanti kita ada sentuh agak sikit sebelum masuk flat earth. Sebelum kita masuk topik hari ni lah, flat earth. Okay, lagi apa lagi yang kita nak bincang pasal pengenalan pengenalan tu je. Itu je. Macam mana dengan benda-benda sains? Mungkin kalau ada masa kita bincang mungkin fenomena atau penemuan. Ataupun satu lagi perkara-perkara yang benda-benda terkini lah. Benda-benda terkini lah, berbangkit pasal sains ataupun viral yang kaitan dengan sains. Itu boleh juga. Alright. Okay, next kita akan masuk saintifik dengan konspirasi. Penerangan. Apa benda yang kata saintifik dan konspirasi? Okay, nak start? Abang start dulu. Aku start. Okay. Sains ke konspirasi? Sains lah. Okay, saya boleh cakap pasal sains. Okay, boleh. Okay, yang saya suka lah, penerangan yang saya suka daripada Carl Sagan. Carl Sagan? Bahaya ni. Pilih. Tak ada lah, sebab dia cakap sains ni bukan satu body of knowledge lah. Kan? Okay, dia tak salah kalau nak cakap sains ni knowledge. Betul lah, sains sebenarnya knowledge. Tapi dia bukan macam info lah. Tapi sains ni lebih kepada satu cara berfikir yang kita sentiasa skeptikal. Lagi-lagi dengan diri sendiri. Betul? Okay, lepas tu Richard Feynman lah, dia cakap ni kan. Dia punya quote yang the first step is not to fool yourself. Not to fool yourself. The first step in research kan. Not to fool yourself. And we are the easiest people to fool. Okay, so diri sendiri kan. Step pertama adalah jangan perbodohan diri sendiri. Bukan perbodohan diri sendiri. Jangan tertipu diri sendiri. Dan kau adalah orang pertama yang paling senang nak kena tipu. Oleh diri kau sendiri. Jadi falsafah. Tapi orang tak faham benda tu. Cuba abang explain lah. Yang satu part pasal sains tu aku paling setuju yang pendapat orang kita. Bila orang kita kata sains ni adalah macam kita belajar mengenai fakta-fakta sains. Tapi fakta-fakta sains tu bukan sains. Dia adalah macam outcome dia. Itu adalah hasil. Hasil daripada metodologi sains ataupun scientific method. So, jadi apa persoalan dia? Apa benda scientific method yang menghasilkan fakta-fakta sains ni?
Dan kenapa orang kita macam tak boleh beza? Kalau dia anggap belajar sains tu adalah kau belajar bulan, bintang, utarit, atau kau belajar daya, kan? Kereta. Sebab apa ni, dalam sains ni dia tak ada, dia ada experts, tapi dia tak ada authority. Faham kan? Faham, tapi mungkin orang penonton kita. So maksud dia semua claim yang dia buat oleh expert dia sama level lah. So dia tak ada claim yang lagi tinggi daripada claim lain. Betul? Kan? Tapi skeptik tu. So macam mana sains ni evolve? So bila kita buat claim, kita instead of kita nak proof yang claim kita tu betul, kita nak disprove yang claim kita tu betul. Confusing lah. Okay, cuba sekali lagi. Okay. Tapi instead of proof yang kita ni betul, kita cuba sedaya upaya untuk proof yang claim kita tu salah. Betul. So kalau claim kita dapat survive benda-benda tu, dia akan naik dia punya kita akan penerimaan dia. Berapa banyak kita boleh terima satu konsep yang kita keluarkan. Yang benda tu dia macam apa dia panggil lah? Dia macam konsep ilmu. Pertama kita gaji benda yang kita tak tahu. Lepas tu kita persoal benda yang kita dah tahu. Kan? Okay, betul lah. Dia adalah proses yang akan mengimprove pemahaman kita sendiri. Kan? Betul kan? Improve dan menambah baik. Macam dari satu masa kita ada teknologi yang terhad. Kita hanya boleh tahu takat ni je. Dan sampai masa kita akan ada penambahbaikan dalam teknologi, dan teknologi tu akan membantu kita punya pemerhatian. Dan daripada pemerhatian tu kita akan dapat konklusi yang lebih tepat. Betul. Okay. Jadi yang soalan yang sambung tu, itu adalah sains dan scientific method. Macam mana pula dengan pseudoscience ataupun konspirasi? Okay, konspirasi dia famous dengan perkataan, dengan satu phrase kau rasa benda ni coincidence ke? Aku rasa tak. Macam mana? Dia bila kita nampak satu pattern kan, kita akan cakap, kau rasa benda ni coincidence ke? Coincidence. Ya. Tapi benda tu macam sebenarnya kelebihan dalam manusia tau. Kita punya otak dibina untuk mencari pattern. Betul lah tu. Dia lagi satu, dia ada ni Ramsey theory. Pernah dengar? Tak pernah. Macam mana Ramsey theory ni dia lebih kurang macam ni lah. Dia explain. Dia cakap, given enough information, kita akan nampak sesuatu yang interesting. Okay, briefly macam tu lah. Kita akan nampak pattern lah. Okay. So dia ada satu problem yang famous untuk explain pasal Ramsey theory ni. Party problem. Dalam party problem, dia nak cari berapa orang yang contoh abang buat satu parti kan. Okay. Lepas tu abang nak invite orang. Okay. Berapa orang yang abang perlu jemput untuk dalam population tu, at least ada 3 orang yang kawan. Kira ada trio lah, satu trio yang kawan. 3 orang kawan. Dan atau dia 3 orang yang mutual stranger. 3 orang yang tak kenal satu sama lain. Okay, so dalam satu parti berapa orang? Dia nak cari berapa orang. So berapa orang yang abang kena jemput untuk at least ada 3 orang yang sama kenal. Ada 3 kenal ataupun 3 yang tak kenal langsung. Population semua sekali berapa? Population tu lah yang kena cari. So dia punya jawapan dia 6. Tapi dia punya party problem ni, dia kalau nak explain matematik dia panjang pula kerja. Dia complicated sikit lah. So dia ambil masa lah untuk nak faham. Tapi dia punya conclusion dia sebenarnya nak cakap yang lagi banyak orang akan lagi banyak combination lah. So dia sebenarnya ada permutation kat situ. Bila ada 2 orang, so akan ada 2 kemungkinan lah. Satu, dia kenal saya atau kawan, dia tak kenal? saya kawan dengan abang, ataupun saya tak kenal. Stranger. Tapi kalau ada 3 orang, so dia akan jadi 201. So ada 2 kemungkinan. So bila 3 orang, dia akan ada 3, at least 3. Bila 2 orang ada 1 kan. Okay, so bila ada 3 orang akan ada 2 kuasa 3 kemungkinan. 2 kuasa 3 kan. Dia punya permutation 8 lah, 8 kemungkinan. So bila 3 orang dia tak boleh lagi untuk dapatkan
3 orang kenal ataupun 3 orang tak kenal. Sebab So dia kena pakai dia boleh jadi 3 orang kenal kan. Tapi kalau saya kenal abang tapi kita 2 tak kenal, macam viewer kan. Okay, so dia akan jadi 2 orang kenal dan kita tak kenal dia. So dia tak ada trio. Dia tak dapat 3. Dia nak 3 orang kenal dengan 3 orang tak kenal. Ataupun 3 orang tak kenal. So dia tapi kenapa 6? Jawapan dia. Sebab kalau 4 kan tak dapat agak. 4 tak dapat. Sebab kemungkinan tak. Jadi kalau dalam 6 tu dia akan dapat. Dia tak boleh nak kita nak fikir kan kat atas otak kan. Dia susah nak nampak sebab permutation dia. Dia permutation sebenarnya. Tapi orang tak nampak problem ni as mathematical problem sebenarnya. Okay, so dia bila jadi 6 orang dia akan jadi 2 kuasa. 2 kuasa dia bukan kuasa 6. Berapa kuasa berapa belas? 2 kuasa 15 lah tak silap saya. So dia macam 30,000 lebih. Kemungkinan yang boleh dapat tu. Tapi dalam 30,000 kemungkinan kita dapat satu pattern Satu pattern either yang kita kenal pasti dalam semua jenis permutation kan. Akan ada at least 3 orang kenal ataupun 3 orang tak kenal. 3 orang yang tak kenal. Apa kaitan dengan dia sebenarnya nak explain pasal konspirasi ke? Konspirasi lah. Okay, kaitan dia sebab given enough information kan. Kita akan jumpa pattern tak? So daripada pattern tu lah biasanya jadi konspirasi. Kan biasa konspirasi jadi macam sebab ada seorang yang tengah tulis buku kan. So dekat buku dia, dekat muka surat ni ada perkataan presiden yang nak kena bunuh. Lepas kita cakap ini macam duit $1 tu. Kau ingat yang bila lipat kan? Lepas tu ada gambar menara. Ada gambar menara, gambar terbang. Ni zaman bila tu? Ya. Macam tu lah. Okay, lagi satu contoh. So benda tu tak lukis atas duit tu, tapi orang cari pattern. Macam Simpson. Simpson punya prediction Simpson. Tapi Simpson tu melampau tak. Tu macam tak boleh tu. Susah nak dibahas. Dia benda tu macam makan diri tau. Sebenarnya kemampuan manusia untuk cari pattern tu kan. Patutnya membantu kita untuk memahami atau belajar atau mencari perkara kan. Cari apa namanya? Sains memahami sesuatu. Tapi dia jadi makan diri tu bila orang cari sains dekat benda yang tak ada. Dan biasanya masalah dia adalah dia buat conclusion dulu, baru dia cari sains. Sebenarnya dia nak pakai dah research method yang betul, tapi dia tak sampai lagi. Tak sampai? Dia macam dia start tu. Sebab skeptik tu dah betul. Skeptik macam betul. Jalan pertama kepada sains adalah skeptik. Skeptik kan. Kita skeptik dengan benda yang kita tahu sekarang. Tapi dia sebab kan dia ada manusia nak dia rebel kat authority satu. Dia ada satu tu tak? Lepas tu dia kadang-kadang orang kalau budak dia senang dapat influence daripada movie. Dan mungkin parent lah. Aku rasa itu paling obvious lah. Kalau parent yang memang dah develop dengan pemikiran yang konspirasi kan, tendensi untuk anak tu ikut pun tinggi juga. Tu satu agak. Betul lah. Okay, next lepas kita dah masuk konspirasi ni, kita akan masuk konspirasi kita yang pertama. Konspirasi yang pertama terus. Konspirasi pertama. Satu pasal yang aku nak sebut pasal pemikiran konspirasi tu. Dan orang punya melawan authority ni. Okay. Sebab dulu dia ada, kalau kita yakin dengan kepimpinan kan manusia, biasanya kita tak persoal sangat. Sebab kita satisfied kan. Tapi bila keadaan macam sekarang, kebanyakan orang macam dia tak yakin. Dia benda tu lagi membantu apa ni nama? Membentuk ataupun menyebar pemikiran konspirasi tu. Okey, betul kan? Lah. Sebab dia macam ada satu vacant yang perlu dipenuhi. Dia tak yakin. Asalnya authority ada untuk memastikan macam masyarakat tu selamat. Tapi bila ada idea yang dia tak yakin dengan authority, kan? Authority ni tak boleh percaya. Jadi apa yang authority bagi tahu dia sama level, tak boleh percaya juga. Okey. Kan? Tu kira tu sifat surviving manusia. Tak tahu surviving ke tak.
Dan dia satu yang aku nampak kalau beza dengan Malaysia, authority macam am sangat. Dan terutamanya kalau dekat Malaysia sendiri ataupun dekat komuniti Islam, Melayu, kan. Oh, ini macam serius ni. Dia ada macam keyakinan yang ni. Kalau macam benda tu adalah musuh Islam kan. Orang kata wah musuh Islam Amerika. Oh, kan? okey. NASA. Jadi kita tak boleh percaya sebab dia orang ni musuh. Tapi satu juga pasal benda tu sebab dia jadi macam tu sebab kita tak tahu tau. Dia sebab kita tak tahu, so kita assume stuff. Dia kalau kita tak tahu kan, kalau orang tak tahu, dia rasa benda tu interesting. Dengan orang tak tahu, dia rasa benda tu mengarut dulu. Dia letak conclusion dulu sebelum dia letak persoalan. Itu lah masalah dia. Sebab kita tak tahu satu benda. Contoh kita tak tahu pasal NASA kan. Kita tak dapat cukup information pasal NASA. Lepas kita tak tahu apa NASA buat. Lepas tu kita assume dulu. Kita assume daripada kita ambil tahu dulu. Dan kita buat assumption, tapi kita dah buat conclusion. Kita buat conclusion yang kalau benda tu datang daripada US, kan orang yang anti US kan. Dia tak boleh percaya. Tapi sebab NASA datang daripada US pun tak boleh percaya. Kan? Dan tapi itu bukan step yang betul. Tu bukan step yang betul lah. Dalam buat kajian. Ya, jadi untuk memenuhi tu kan. Jadi bila benda tu tak betul, dia akan keluar persoalan. Kenapa dia orang buat semua ni kan? Kenapa dia orang bagi tahu kita semua ni? Jadi untuk memenuhi tu, jadi dia orang kira dia orang mereka satu grand scheme penipuan. Kan? Yang membentuk konspirasi teori lah. Dan dia akan libat dengan banyak ada apa individu atau group people, Freemason dan sebagainya. Kan? Yang terlibat dengan ni. Rekam kan? Tengah rekam kan? Okey. Badan pun dapat separuh. Oh ya. Yeah. So kena macam ni. Okey. Yeah. Tu manager kita tadi. Mantap manager. Manager suara blip lah. So, lepas tu kita masuk konspirasi kita yang pertama. Kita masuk konspirasi. Okay, so konspirasi kita yang pertama untuk kali yang kedua. Konspirasi kita hari ni. Konspirasi yang kita bincangkan is flat earth ataupun bumi datar. Okay, untuk briefly explain teori flat earth untuk siapa yang tak tahu. Okay, bayangkan bumi ni macam piring. Okay, piring. And piring kat bahagian tengah tu dia punya kutub utara. Kutub utara kita. Kita ulang lagi. Okay, so apa jadi bila kita pergi ke arah selatan? Okay, selatan tu tak ada dekat peta flat earth ni. Macam dia tak ada satu arah yang sama. So bila kita cakap kita pergi, kita tunjuk gambar. Kena tunjuk gambar. Tapi tak apa lah. Kita suruh viewer bayangkan je. Okay. So korang bayangkan. Bila korang pergi ke arah selatan ni, maksud dia pergi ke arah luar. So dia perpendicular dengan circumference piring tu. Okay. So jadi dia buka macam dekat tengah tu adalah utara. Jadi kita akan buka dia bagi jadi piring. Jadi dekat mana hujung semua adalah selatan. So bahagian luar kutub selatan adalah bahagian luar peta flat earth. Dengan sebab lagi satu peta flat earth ni diambil daripada satu projection yang ada nama projection dia. Azimuthal equidistant not? Azimuthal equidistant projection. Rasanya boleh search balik Manager boleh search kan? Azimuthal equidistant projection. Masukkan betul dalam post editing. Keluar. Okay. So sebabkan bumi yang rata and bumi ni flat, so ada hujung. So apa jadi kalau orang kan takkanlah laut tak keluar. Takkan laut tak melimpah. Seumur hidup humanity manusia. Tak ada manusia pun yang nak pergi kat hujung. Sebab hujung? Tak boleh pergi hujung. So apa jadi bila pergi hujung? Bila pergi kat hujung akan ada NASA ataupun apa-apa jenis authority lah. Dia ada banyak mazhab cerita ni. Apa-apa jenis lah. Yang penting ada authority yang menghalang. So ada manusia yang duduk kat hujung dan kenapa yang akan jaga tembok ais tu. Macam mana kita tahu? Macam mana dia orang tahu? Sebab tak ada orang pernah pergi. Sebab dia orang claim tak ada orang pernah pergi. Sebab ujung tu dia tembok ais. Walaupun kita tahu dalam sejarah manusia banyak je expedition pergi kutub selatan ni. Tapi itu bukan expedition yang betul. Itu semua fabricated lies. Dia apa nama cerita-cerita satu penipuan yang dibuat oleh authority nak cakap yang sebenarnya bumi ni sfera. Bumi ni itu basically apa yang flat earth. Teori flat earth lah. Kenapa orang nak kena bagi tahu semua orang yang bumi ni sfera? Kenapa nak bagi tahu bumi ni sfera? Kenapa ada authority yang nak memastikan orang semua sebenarnya yakin dengan bumi ni sfera? Tak tahu. Saya tak tahu sebab saya bukan authority tu.
Okay lah. Tapi Kita, dia okay, cakap lah, tu brief pembentukan. tu brief explanation lah pasal teori flat earth. Okay, untuk siapa yang tak tahu. Okay, so Abang Hassan akan cerita apa permulaan? sejarah Sejarah dia. dia. Sejarah dia. Dari mana Tapi datang kalau flat earth ni. teori tu sebenarnya kalau ikutkan dia boleh pergi lagi dalam. Tapi tapi ni tu. brief lah. Okay. Kalau untuk sejarah tu kita kan masuk zaman Greek boleh kan? Okay, untuk Dia sejarah miskonsepsi. dia ada misconception ataupun salah faham. Yang orang sekarang anggap, orang zaman dulu semua anggap yang bumi ni rata dari zaman dulu. Tapi sebenarnya tak. Sebab kenapa kita kata tak? Sebab dalam ahli pemikir, ahli akademik ataupun aku lupa dua perkataan tu. Dia ada Ahli falsafah. Bukan ahli falsafah. Dia ada terms yang betul untuk describe Greek lah. Bukan people. Greek. Biasanya orang panggil Abbasiyah punya ni apa ni? Ahli pemikir. Bukan. Saujana. Sarjana. Saujana ni orang bijak pandai lah. Sarjana. Saujana. Jauh hari berjalan. Jauh. Okay. Dia ada pemikir Greek lah. Dari zaman pemikir Greek dulu dia ada dalam 2 atau 3. Yang pertama tu sebab bayang-bayang lah. Sebab orang dulu tengok bayang-bayang. Dia dah ada hubungan lah antara Mesir dengan Greek. Dan orang tengok bayang-bayang dekat Greek, dia kira berapa tinggi bayang-bayang pada sudut tertentu lah. Matahari dekat sudut tertentu pada hari yang tertentu, dia kira berapa tinggi bayang-bayang satu pengukur tu boleh pergi. Dan kemudian dia repeat, dia ulang eksperimen tu dekat Mesir. Dan dia dapati Falsafah Yunani ke? falsafah Yunani. Bukan, itu Greek lah. Falsafah Yunani lah. Dia bukan perkataan falsafah tau. Dia jargon yang guna untuk describe. Yang lagi tepat lah daripada falsafah. Dia termasuk dengan kena tanya saintis tu lah, sekali. mak jargon. Aku dah lupa. Mak jargon. Kena blip. Jadi bila dia buat dekat bila dia buat kat Mesir, dia dapati yang bayang-bayang pengukur tadi lain. Bayang-bayang tinggi bayang-bayang tu lain. So jadi bila kita berada dekat Greek dengan kita berada dekat Mesir, dia dah ada kedudukan berbeza dengan matahari. Jadi dekat situ dia ada, kalau kedudukan matahari tu sama, dia akan membentuk ketinggian bayang-bayang yang berbeza. Sebab kita duduk dekat atas permukaan yang melengkung. Jadi tu yang menghasilkan bayang-bayang. Okay, itu satu contoh. Okay, so maksud Ada dia, contoh lain? maksud dia kalau bumi ni rata, kita ukur bayang-bayang, kita akan dapat certain distance ni. Tapi bayang-bayang sama. sebabkan bumi ni melengkung ataupun sfera, so kita expect bayang-bayang tu jadi certain distance and kita dapat letter tu. Dia result. Dia ada detail lagi. Macam mana dia orang buat pengiraan tu guna Pythagoras dengan matematik sampai dia orang boleh ukur kita punya bumi punya radius. Okay. Dia daripada apa tu nama? Eksperimen yang lebih kurang sama. Tapi tu details dia kan. Itu lagi So detail. basically Yang tu benda masuk tu dia matematik. kira bayang-bayang, so dia kena dengan matematik yang dia buat. So lagi satu yang dia buat waktu zaman dulu is parallax. Parallax bintang. Parallax bintang. So waktu winter, okay ni matahari. So waktu winter Tu kita matahari. ni bayangkan matahari, so bumi akan pusing macam ni. So satu part ni macam waktu winter waktu sama ataupun luruh dengan musim bunga kan. So bila bintang tu jauh, kita ada satu bintang yang dekat. So bila kita tengok waktu season yang berbeza, kita akan nampak parallax tu. Macam tu kan. Parallax tu dia bila jauh kita tengok tukar sudut sikit dia nampak lari jauh. Dia nampak bintang yang lagi dekat tu akan bergerak kan. Akan bergerak. Okay, tu satu parallax. Ada lagi bukti? Ada banyak lagi sebenarnya. Dokumen. Lagi satu contoh gerhana. Contoh gerhana. adalah gerhana. Jadi bila kita kaji bila orang zaman Greek tu dia tengok gerhana, sebab gerhana dah banyak kali dah berlaku kan dalam sejarah masa. Jadi dia dapat ukur berapa keluasan bumi daripada bayang-bayang tu, berapa projection dia. Kita boleh tarik besar dia. Okay. Okay, apa lagi nak cerita? Ni masalah dia bila dah buat sebab kita nak cuba duplicate balik lah apa yang kita dah buat. Kita dia jadi ada lagi satu. Rasa yang terlepas ada lagi satu sebenarnya. Bukti. Tapi yang tadi terlepas. Tadi kita tak borak. Tadi kita borak. Tapi tu yang tak sedap sebab tadi dah ada punchline. Sekarang punchline dia dah lari. Ya tak apa. Benda yang dah lepas lah. Okay. Dah ada satu lagi. Okay kita kena cakap lah. Sebenarnya tadi kita orang dah rakam lah. Tak lah aku cakap kita kena ada masalah teknikal. Kita dah rakam lah 20 minit lah.
Lepas tu kita kamera ni tak record. Okay, so bila kamera tak record, kita kena start balik. Ulang balik Lepas tu kita cuba nak duplicate. Memang tak jalan. Tapi apa ni episod 1. So biasa masalah teknikal lah. Episod 1 kita kena belajar dari kesilapan, kita kena improve. Okay, dan satu lagi bukti tadi. Dia ada bila kita cerah angkasa, kita akan nampak burus-burus kan, bintang-bintang. Kedudukan, jadi kita boleh tengok. Yang jadi beza tu bila kita tengok dekat utara daripada bumi dan dengan bila kita berada dekat selatan daripada bumi. Tapi benda tu waktu zaman tu dah ada. Sebab orang travel lah waktu zaman tu. Sebab saya tahu satu benda lah pasal yang bintang. Yang tu sebab pelayar. Oh okey. Tapi ada lagi satu pasal bintang. Sebab waktu kita observe dekat bulan yang berbeza, kita akan nampak bintang yang berbeza kat langit. Benda ni jadi sebab bumi berpusing dekat matahari. Okay, dia rotate matahari kan. So apa-apa bintang yang ada dekat belakang matahari, dia lain. Sebab bumi kat sini, matahari kat sini kan. So bintang yang kat belakang matahari dia keluar waktu pagi dengan dia kat belakang matahari. Betul? So dia tak nampak kat langit waktu malam. So bintang-bintang tu dia akan nampak bila kita berada dekat bila malam dia matahari. Bila malam dia kita menghadap tempat tu. Kita menghadap ke bintang yang waktu kita dekat sebelah sini, malam kita menghadap sana and siang kita menghadap sana. So bintang kita nampak waktu dekat sini adalah sebelah bintang sana, yang disorot oleh matahari. Satu masa. Sebab bintang tu keluar waktu pagi, kita tak nampak. Jadi sebenarnya cerita sejarah, tapi kita dah cerita bukti dah. Okey, jadi bila datangnya bangkit semula yang idea flat earth ni, kalau kita tahu satu masa dulu daripada ahli falsafah Yunani pun dah boleh guna geometri ataupun Pythagoras untuk menentu. Even dalam sejarah lepas falsafah Yunani kan, kita tahu zaman medieval, zaman waktu church banyak buat hal dengan saintis. Ada banyak zaman tu dia sejarah yang panjang. Spanish patrons. In Christopher Columbus pun cakap bumi ni sfera. So dalam sejarah manusia ni banyak aja yang kita dapat benda yang kita dokumenkan dalam sejarah yang cakap bumi ni sfera. So untuk kita yang beranggapan bahawa manusia ni sebenarnya dulu fikir bumi ni flat. Lepas sains dah maju baru kita tahu bumi ni sfera. Sebenarnya tak pun. Sebab manusia dari dulu dah anggap bumi ni sfera. At least untuk orang yang terlibat dengan pelayaran, yang terlibat dengan kartografer, lukis map, yang pelukis peta. Kita just tahu rakyat dia orang fikir apa. Jadi bila benda tu adalah kepakaran, bidang-bidang kepakaran yang berbeza, semua jatuh pada konklusi yang sama. Bumi tu sfera. Tapi kita tak tahu apa yang orang awam. Sebab benda tu, apa yang orang awam tahu adalah benda yang tak didokumentasi. Betul. Okay. Jadi bila datang semula idea flat earth ni? Jadi bila datang balik? Dan idea flat earth ni, dia datang semula yang betul-betul famous balik adalah Samuel Rowbotham daripada UK pada tahun 18. Tahun 18. Dia hidup 1816 sampai 1884 lah. Jadi yang kita ada cerita pasal eksperimen. Ni eksperimen apa yang Samuel Rowbotham ni buat yang buatkan dia konklusi dia bumi tu rata. Tu saya kena explain. Okay. Tapi saya nak explain satu benda lagi lah. Terus. Dia waktu zaman Samuel pemasalah dia kenapa dia buat eksperimen ni, dia salah satu sebab dia sebab waktu 1800 ni sains dah maju waktu ni. So banyak breakthrough dalam biologi, chemistry, physics. Macam pernah dengar Newton dah lepas kan zaman ni kan. Newton 16 kan. Waktu ni breakthrough dalam sains lah. Terus sebab instrumen dah maju. Instrumen dah maju. Dan sebenarnya matematik pun dah maju. Kuantum bila? Kuantum baru lagi kan. Kuantum baru sangat. Kuantum 100 tahun tapi matematik, calculus dah ada dah waktu ni. Calculus dah develop lah calculus tu. Orang capai conclusion menggunakan matematik. Jadi matematik ni adalah kemahiran ataupun dia literasi kan. Literasi yang orang secara waktu zaman 1800 matematik ni bahasa yang diguna pakai oleh sains. Kenapa? Tengah rakam lagi tak? Okay, so matematik ni, sains ni kalau orang cakap language dia matematik. Dan orang cakap kalau gambar tu kita lukis, sains, matematik ni adalah berus dia. Macam tu lah. Dahsyat. Dia lawak sikit. Okay, tapi waktu zaman 1800 sebab kan ada breakthrough dalam sains, so sains dia jadi makin complicated lah. So bila sains dia jadi makin complicated, orang susah nak faham sains, orang susah nak faham matematik, sains ni sendiri dia jadi terpisah dengan rakyat marhil.
rakyat yang tak belajar sains. So dia ada perbezaan orang yang faham sains dan matematik dengan orang yang tak ada kemampuan. Itu yang buatkan so jadi Samuel andaian tu kan. Siapa nama Mamat ni? Samuel Robotham. Nama dia pun Robotham. Okay, Samuel Robotham ni dia ada nama pseudonym dia. Okay, kita sebut tadi nama pseudonym dia, dia suruh orang panggil dia Parallax. Macam kenapa dia suruh panggil dia Parallax? Tak tahu. Macam nama DJ kan macam. Oh, nama cool lah. Nama cool dia Parallax. Okay, so Mamat Parallax ni dia buat eksperimen. So apa yang dia buat is ada satu kanal yang panjang. Okay, kanal sungai. Longkang. Sungai Longkang, sungai kecil. Sungai kecil panjang. Okay. So bila bumi ni flat, so kalau satu benda tu bergerak menjauhi kita, kita akan nampak dia makin kecil je. So dia takkan hilang daripada pemandangan kita. Sebab bumi ni flat. Betul. So kalau bumi ni globe ataupun sfera, dia akan sebab zaman tu kan dah maju lah, sains dah maju. So kita tahu dah circumference bumi ni berapa. Dah kira. Benda tu dah ada dalam pengiraan. Kita dah tahu berapa darjah bumi ni bengkok benda semua tu. So kita boleh buat matematik lah. Makin jauh dia bergerak, makin banyak mana dia hilang. So lepas berapa kilometer kita akan sepatutnya nampak banyak mana. Dia akan makin ke bawah. Dia akan makin ke bawah. Macam ada ni dia akan makin ke bawah. So dia akan makin ke bawah macam tu. Okay. Tak apa. Lepas tu apa yang dia buat? Dia buat eksperimen. So dia duduk atas satu perahu. Lepas tu dia pakai teleskop tu, teropong. Lepas tu ada kapal bergerak. Kapal bergerak jauh. So makin jauh kapal tu tak hilang. So bila tak hilang, dia dah buat ukuran lah berapa curvature yang sepatutnya dia akan hilang. So berapa jarak ada matematik. Dia legit tau. Dia ni macam tulis paper untuk tulis thesis tulis thesis. Okay, so dia tulis thesis, dia ada tulis buku memang saintifik gila. Lepas tu dia observe. Bila dia observe, kapal tu makin kecil. Dia macam hipotesis dia awal tau. Kalau bumi tu rata. Kalau objek tu makin kecil dan dia tak turun ke bawah, dia tak semakin menurun. Maksudnya bumi tu rata lah. Bumi tu rata. So bila dia observe benda tu, dia cakap bumi ni rata lah. Okay, bila nampak dia macam oh shit, bumi rata. So ni data, ni repeatable, ni benda istilah sains lah dia sebut. Dia cakap ni legit. Tak so bumi ni rata tak? Saya Parallax dah ini dah legit. Ni legit. Tapi apa yang dia fail nak buat is dia cuba untuk deny refraction. So benda ni sebenarnya refraction kan? Form physics je. Ataupun sekolah rendah belajar tak belajar. Jadi form 2 form 3 ada belajar pasal tingkatan 3 ke 3 4. So bila kita belajar pembiasan, kita nampak ada apparent death, ada true death. Imaginary dengan true tak ingat atoms dia. Tapi dia fail untuk consider benda tu. Dia mengabaikan satu konsep sains untuk pilih conclusion yang dia nak. Lagi satu dia salah, dia cakap data ni repeatable. Tapi tak repeatable kan, sebab bila kita zaman sekarang ni, bila kita buat pakai laser, benda yang ada orang buat kan dekat memes kan. Okay, apa nak explain apa meme tu jadi? Aku tak tahu meme. Tak tahu meme. So dekat meme tu, orang tu dia buat eksperimen lebih kurang So makin panjang. Tapi dia pakai laser kan? Tapi dia pakai lampu tak tahu laser ke apa. Tapi benda ni boleh buat pakai laser Okay. So contoh abang duduk 10 km ke jauh dari saya. So saya pakai tak ada 10 km kan. Tak kisah tapi jauh So lepas kalau guna matematik tadi benda tu akan sampai dekat abang. Sebab straight kan, sebab bumi rata laser tak terkesan dengan pembiasan Dia terkesan tapi kurang. Sepatutnya sama tapi maybe dia buat condition lain. Benda ni boleh buat kan, kena repeat dekat banyak condition untuk tahu result tu legit ke tak kan. Tapi apa yang dia buat dia suluh kat member dia. Tapi dia tak nampak member dia sebab member dia jauh. So dia cakap member dia, nampak dia aku dah suluh kan. So member dia cakap, tak nampak. Lepas dia cakap, cuba kau naikkan sikit. Naikkan macam tak tahu sensor ke benda kamera tu kan. So bila naik shit. Boleh macam tu. Laser tu tak ikut curvature Laser tu terus dia straight je. So itu membuktikan bumi tu curvature. Itu salah satu tapi maybe dia punya eksperimen tu tak ada legit sangat kan. Boleh buat lagi sistematik lagi sains Dia tak pakai ukuran yang tepat Okay.
Okay, lepas tu abang ada nak cakap Ada pasal Samuel Robotham. Samuel Robotham. Okay, dah tak ada Dan. So yang tu idea yang naikkan semula lah. Idea Samuel Robotham ni Tu yang apa kata yang Samuel Robotham buat? pada tahun 18. Tapi idea tu dia sebenarnya masa dia buat tu dia digelakkannya, orang tertawakan, orang Waktu tu. Okay. Kira orang tak ambil serius pasal dia. Tapi lepas tu berapa tahun kemudian 1956 idea tu ada orang yang ikut. Okay. So dia ada pengikut dia. Dan pengikut dia ni So walaupun dia tulis buku benda semua, orang tak ambil serius mana? dia yang tak ambil serius tu adalah community science. Okay. Jadi untuk orang yang awam yang mungkin setuju dengan dia, dia akan ambil serius lah. Dan dia bawa idea ni lah. Okay, Ada yang bumi ni rata. Okay. Dan pada tahun 1956 Samuel Shenton daripada Dover UK dia cipta Persatuan International Flat Earth Research Society. Dari persatuan yang maksudnya ini 1956 lepas Perang Dunia Kedua. Okay. Perang Dunia Kedua dan 100 tahun kemudian lah lepas Samuel Robotham. Maksudnya idea ni dia gain traction. Makin lama dia makin ramai. Dan dia orang-orang dah buat persatuan. Lepas tu sampai masuk tahun 2000 dia dah start zaman internet. Dan benda tu dah jadi kecelaruan maklumat lah. Dia dah masuk dalam internet dan orang yang mungkin kurang bidang atau yang lagi lemah kefasihan sains dan matematik ni, dia ambil idea ni. Okay. Dan dia jadi satu gerakan lah yang bercampur dengan konspirasi. Itu apa yang kita... Itu sejarah dia. kita terima sejarah daripada zaman Greek sampailah sejarah ringkas lah. Bukan ringkas sejarah sebenar. Okay, sejarah ringkas. Okay, so ada few eksperimen lagi yang famous pasal kita tengok eksperimen. So eksperimen yang menarik. So eksperimen ini kedua adalah eksperimen kapal terbang. So eksperimen kapal terbang Okay. Dia cakap 20 minit tau. 20 minit lah. Dah 20 minit. Okay, tak apa. Masih ni rekod. Dia masih rekod kan? Okay. So eksperimen kapal terbang kita senang eksperimen dia. So kalau bumi ni flat, so okay, kita bayangkan bumi ni memang flat kan. Okay, so kalau bumi ni flat, kita naik kapal terbang. So kapal terbang tu akan straight je sampai lah dia punya destination. Kalau kita bayangkan dia flat, dia akan rata je lah kan. Kapal terbang tu akan gerak rata je lah. Okay. So apa jadi kalau bumi ni sfera? Jadi siapa yang buat lah? Apa yang kita bayangkan ni kan? Siapa yang buat apa? Eksperimen ni siapa yang buat? Eksperimen ni saya nampak kat internet. Internet. Flat Earth buat. Ni eksperimen zaman sekarang ni. Dia baru lagi lah sebab kapal terbang dah ada kan. Okay, so bila bumi ni globe, kita bayangkan kapal terbang tu. Okay, kalau bumi flat, kapal terbang tu akan bergerak flat. Rata lah. So kalau bumi ni tak rata, dia akan ada slope lah. Ada satu kecerunan lah. So bila ada kecerunan, so kapal terbang ni akan turun lah sekali. Dia membayangkan kapal terbang tu kena turun lah. Dia macam sepatutnya kalau kita ambil leveler, so leveler tu akan ni lah, tak level lah. Dia tak level kat tengah kan. Dia akan sengat lah. Dia akan sentiasa bubble sengat. Lah. Leveler bubble lah. Dia akan menjunam ke depan. Okay. Lepas tu Mamat ni pun pergi lah naik kapal terbang. Okay, naik kapal terbang dia ambil leveler. Macam mana dia boleh lepas bawa leveler masa airport? Benda tu tak haram kan. Tak haram kan. Dia masuk kan. Lepas tu dia letak kat tepi seat dia letak phone rakam lah macam. Dia buat recording dia buat recording. Maksud dia rakam. Sekarang orang suka buat eksperimen macam ni kan. Sebab legit. Legit. Okay, lepas tu dia ambil, lepas tu dia tengok balik rakaman dia. Lepas tu dia cakap on average benda tu memang straight. Dia level. Dia level. So dekat mana-mana permukaan pun kapal terbang tu dia tak menjunam. Tak menunjukkan maksudnya dia turun lah. Dia cakap saya tengok straight. So bila straight, hipotesis saya diterima. Maksudnya kalau hipotesis saya diterima, bumi ni flat. Bumi terus tu. Okay, lepas tu dia cakap saya tak tipu. Benda ni repeatable. semua orang buat sama. Lepas tu ada gak mamat lain buat. Sumber saya tak tipu. Mamat lain ni dia bukan ni mah flat earther kan. Tapi dia try buat dia macam orang yang percaya sains lah. So dia buat. So dia cakap, sama. What the heck benda ni? Dia mengandaikan orang yang first buat dia tipu. Tak, dia nak buat. Dia nak prove, dia nak tengok dengan mata dia. Dia sebenarnya nak explain benda ni salah lah. Okay, so apa jadi sebenarnya kan? Okay, so sebenarnya kalau bumi globe, kapal terbang tu dia tak menjunam kan. Dia sentiasa akan tangent. Dia akan parallel. Dia akan parallel dengan permukaan bumi. Permukaan bumi lah. Sebab
kalau takkan kita nak cakap kalau dia kalau kat sini menjunam takkan kat sini kita nak cakap kapal terbang tu naik kan. Takkan dia sebab leveler tu. Sebab leveler tu dia punya perspektif dia dengan bumi. Bukan dengan universe. Tapi kita tak boleh macam benda tu. Sebab dia tak dapat, dia punya otak tak dapat nak fikir konsep level tu macam kita buat level tu pakai gravity juga kan. Gravity dengan bumi perpendicular. So maybe kalau pakai teori dia, kalau kita ada dekat Kutub Utara kita akan level. Kalau kita ada dekat Australia dia akan jadi serius lah, takkan macam tu dia bayangkan. Tak tahu lah sebab kalau teori kapal terbang dia macam tu sebab lah. leveler tu bukan bertindak balas dengan dia dekat angkasa. Kita tak ada utara selatan. Dia gagal untuk memahami konsep gravity tu. Gravity dan leveler tu lah. Macam mana leveler tu berfungsi. Itulah masalah dia. Betul. Okay, ada argument lain tak yang abang nak tambah? Argument daripada Flat Earth? Argument yang menentang Flat Earth ke yang argument yang pro Flat Earth lah. Apa argument yang dia cakap? Hello. Test. Ada keluar. Okay, kembali lagi. Voice meter. Okay, kita sambung yang tadi. Rakaman yang kali ketiga. Okay, tadi kita ada bincang pasal satu lagi case, iaitu yang paling common yang orang cakap pasal Flat Earth ni adalah bila kita panjat tempat tinggi, naik gunung, panjat bangunan ke tinggi, kita tengok dari atas, dia suruh tengok ke ufuk. Bila kita tengok ke ufuk, kita nampak ufuk tu rata je. Jadi apa masalah tu? So apa masalah dia? Kalau ufuk tu rata maksudnya bumi ni datar lah. Bumi tu datar. Dia kata makin tinggi kau pergi pun kau akan nampak bumi tu datar. Betul orang kata. Kan macam orang kata kalau kau naik sampai angkasa kan macam gambar ke apa kan. Kan kau naik sampai atas. Kan lepas tu kau tengok bumi tu baru melengkung. Lepas tu kata tak. Itu bumi tu bukan melengkung tapi itu adalah pembiasan cahaya. Dia tahu pula pasal pembiasan cahaya. Tiba-tiba tahu. Tiba-tiba tahu pasal pembiasan cahaya. Macam Samuel dia, Samuel Robotham dia tahu tak? Ini bukan pembiasan cahaya, ini adalah bumi rata. Tapi kalau dia nampak bentuk bumi tu melengkung, dia kata ini adalah pembiasan cahaya. So jadi macam mana tu? Itu maksudnya kita kena hantar dia orang kat atas. Kena hantar dia orang naik atas. Kena hantar dia orang naik atas. Tapi tak ada orang nak bazirkan duit untuk hantar Flat Earth tu. Aku pernah tengok video. Apa? Orang tu dia buat roket sendiri. Sebab dia nak tengok curvature bumi ni. Nak pastikan yang bumi ni sebenarnya rata ataupun tak. Dia naik roket. Dia buat roket sendiri. Dia buat roket untuk apa? Kamera dia? Tak, dia naik roket. Dia naik roket dia. First time dia naik jatuh, cedera parah. Dia tak puas hati sebab dia kata dia tak nampak. Dia pergi second time dia meninggal. Oh ya. Sedih yang pursuit of knowledge. Pursuit of knowledge. Macam Icarus and dalam komen kan, aku tengok YouTube, dalam komen orang tak kutuk dia. Orang respect dia. Walaupun dia percaya Flat Earth, tapi dia sungguh skeptik untuk membuktikan apa yang dia. Itu the pursuit of knowledge. Pursuit of knowledge. It's a noble pursuit. Itu scientific kan? Scientific lah. Tapi tu macam orang zaman Greek maybe ada buat. Buat roket? Tak ada. Yang cara fikir macam tu. Sebab sekarang dulu maybe orang mau buat glider, jatuh mati demi macam ilmu. Icarus kan? Icarus cerita. Mitos lah. Dia ada yang zaman Islam tu ada. Apa nama? Orang naik glider. Yang buat glider tu. Tapi kita tak nak sembang benda tu sekarang. Kita tak sembang itu. Okay. So next, lepas kita argument Flat Earth ni ada banyak. Tapi kita tak sentuh semua lah. Sebab tak boleh lah. Kita tak dapat nak catch up dengan dia orang punya argument. Episod seterusnya. Episod yang akan datang. Tu kalau ada guest. Kalau tiba-tiba viewer nak datang jadi guest. Ada viewer Flat Earth lagi best. Okay tak? Kalau korang yang tengok ni percaya bumi ni flat Earth? Korang Flat Earth? Bumi ni flat Earth, bumi ni datar. Kalau malu pun tak apa. Korang boleh datang. Kita takkan bagi tahu orang. Kita boleh buat podcast kali. Okay. Kat sini. Okay, sama. Okay, so lepas argument ada banyak yang kita tak nak cakap semua. So kita orang tak banyak masa. So kita akan cakap yang penting argument against lah. Tadi argument yang menyokong teori Flat Earth. So ada apa nak cakap? Pasal argument yang menentang Flat Earth. Maksudnya argument yang pro science lah. Okay, so yang saya baca semua, kebanyakannya non scientificnya. Apa maksud non scientific kat sini? Maksud dia dia tak maksudnya orang biasa pun boleh buat kat benda ni.
Yang tak perlu measurement, tak memerlu kemahiran saintifik yang tinggi tak perlu faham matematik sangat. Matematik kira-kira. Dia hanya perlu ada common sense ataupun astronomi. Dia kena ada diri dia, kena ada orang cakap curiosity. Okey, benar. Lepas tu kena ada common sense. Kita sebab buat sekarang. Common sense ni paling penting Dia tak boleh buat sekarang. Kita buat sekarang. Dia susah sikit. Dia kita kena boleh ada, cerita. Boleh cerita So first is bulan. Okey, bulan. Okay, so bulan ni kita tahu satu benda dekat mana-mana kat bumi pun, bulan ni dia ada satu face yang menghadap kita. Yang dark side tu kan. Sebab pusingan dia kan sama dengan pusingan dia ke bumi. Tu satu agak sebab orang cakap bulan ni tak berpusing. Sebenarnya bulan ni bukan tak berpusing. Dia berpusing tapi sebab pusingan dia sama dengan bumi punya rotation. Betul, logik juga kalau orang kata kenapa orang andaikan yang bulan tu tak pusing. Sebab kita nampak permukaan yang sama. Kita nampak permukaan yang sama. Tapi sebenarnya sebabkan kita berpusing dan dia pun berpusing sekali. Dia punya pusingan tu dia sama. Pusingan dia sama. Dia ada terms dia kan. Apa nama dia? Tak ingat lah. Tak ingat. Kena tanya DJ. Tapi blip sikit. Okay. Lepas nama tu tak lepas. Kena blip. Okay. So bulan ni kenapa kita nampak permukaan yang sama? Sedangkan kalau bumi ni datar, satu side akan nampak bahagian belakang, satu side akan nampak bahagian depan. Okay, itu satu kalau bumi itu datar. Kalau bumi itu datar. Kalau dia pusing, kita akan nampak daripada belah sini dengan belah sini. Sebab kalau model dia bulan tu bergerak macam tu kan. Bukan. Itu kalau model macam tu kan. Kalau model yang macam tu? Itu saya tak tahu sangat. Lain lah kalau dia cakap bulan ni pun flat juga. Tapi sekarang yang biasa orang terima model flat earth adalah matahari dan bulan kan berada betul-betul dekat atas. Lepas tu dia buat bumi yang rata dan dia berpusing macam tu kan. So kalau pakai model yang paling famous so sepatutnya dekat satu tempat kita akan nampak bahagian belakang bulan. Tapi tak nampak. Okay, tu satu permukaan bulan, permukaan yang sama. Tapi model tu memang banyak masalah. Satu lagi yang macam cahaya matahari kan. Tapi kita tak sembang dia tu. Okay, so apa lagi satu pasal bulan ni? Dia punya orientation dia. So satu permukaan yang sama. Satu lagi, kenapa dekat hemisfera utara, contoh negara dekat hemisfera utara semua whole Europe, Eropah, North China, America, kat US, dia nampak satu pattern kita cakap upright Okay. Bumi bulan tu dia nampak menegak. Tapi kalau dekat hemisfera selatan dia nampak terbalik. Nampak terbalik. Ada kat sini. Tak ada. Kalau ada pun dia tak nampak. Tak nampak dia. Tapi boleh keluar. Dia nampak permukaan yang sama. Tapi orientation dia terbalik. Orientation terbalik. Dan kalau ada dekat dekat khatulistiwa, kita nampak benda lain pula. So betul. Based on macam mana orientation bulan tu kan, sebenarnya kita boleh tahu kat mana kita berada kat bumi ni. Konsep ni adalah konsep yang sama dengan bayang-bayang tu lah. Bila kita duduk dekat permukaan bumi yang berbeza, kita akan kesan permukaan tu dengan objek angkasa ni akan bagi kesan yang berbeza kan. Macam matahari bagi kesan dekat bayang, tapi bulan bagi kesan dekat apa yang kita nampak dekat bulan tu. Macam mana rotation dia dan kenapa kat bawah dia nampak terbalik. So kenapa kenapa dekat bawah dia nampak terbalik? Kenapa kat bawah nampak terbalik kalau bumi ni sfera kan? Kalau bumi sfera, kat bawah nampak terbalik sebab kita terbalik kat bawah. Sebab kita terbalik. Sebab kalau kita duduk kat tapi atas, benda ni kita diri macam ni. Jadi kita nampak bulan macam tu. Tapi bila kita diri kat bawah, kita nampak macam bulan, orang cakap dekat Australia semua benda terbalik kan. Dia sebenarnya technically benda betul. Bulan dekat Australia terbalik kan? Bulan dekat Australia terbalik. Bagi kita bulan kita dengan Jepun lain tak? Sebab kita dekat dia orientation dia kita dekat tengah. Orientation dia lain sikit sebab dia dekat setiap dekat setiap sudut tu kan. Dia akan lain sikit. Okey. Okay, tu satu pasal bulan. Second argument pasal bintang. Bintang. Okay, bintang tadi kita ada sentuh sikit tapi yang kita parallax. Bukan parallax, yang bintang yang muncul. So bintang yang muncul waktu March takkan sama dengan bintang yang muncul waktu Ogos. Benda ni ada dalam astrologi sebenarnya. Dia sebenarnya pelik kenapa flat earther percaya astrologi. Dia tak faham dengan konsep astrologi ni sebab benda ni sudah sains. So sepatutnya diorang lagi familiar, tapi diorang tak familiar dengan konsep ni. So bintang yang contoh macam saya lahir bulan 8. Aku tak ingat umur dia. Saya ingat saya punya Leo. Saya Leo. So waktu bulan 8 saya tak nampak Leo dekat langit. Sebab Leo ni dia ada belakang matahari. So kalau nak tengok saya punya buruj
kena tengok waktu bulan lain lah. Bulan yang lagi jauh daripada bulan 8 lagi nampak buruk show. Lagi satu bintang pasal hemisfera. So bintang kita nampak dekat hemisfera utara. Utara dengan selatan kan? Kita takkan nampak dekat hemisfera selatan. So logik lah. Sebab kalau bumi ni rata, kalau bumi tu rata, kita takkan ada dua hemisfera. Kita akan nampak langit yang sama. Kita akan nampak langit yang sama. Yang kat mana-mana kan? So dia gagal untuk keluarkan satu model yang untuk explain kenapa kalau saya dekat US dengan dekat mana selatan Amerika Selatan, Australia, Argentina. Kenapa? Sebab kita ambil Amerika, North America dan South America sebab dia malam yang sama kan. Kenapa waktu malam yang sama, tarikh yang sama dekat US tak boleh nampak bintang yang sama dengan dekat Argentina? Sebab kedudukan. Padahal kalau dekat dia punya kan? Projection sepatutnya nampak benda yang sama. Dan dia akan nampak benda yang berbeza juga sebab kedudukan dia dah jadi lain. Kan? Betul? Apa? Dia takkan nampak atas bawah. Tapi dia akan nampak bintang. Tapi bintang tu akan membuktikan yang bumi tu rata. Kalau benda tu betul. Sepatutnya. Kan? Tapi tak jadi kan macam tu. Tak nampak. Apa yang jadi dia tak boleh prove dan bukti yang ada prove teori yang lain. Contoh dia bintang Polaris. Polaris yang kita boleh nampak dekat utara je. Sebab Polaris ni tunjuk bahagian utara. Tunjuk ke utara lah. Lepas tu lagi satu pasal bintang dekat utara, kalau kita buat fotografi kan, kita buat star trail, dia akan bumi pusing macam ni. So kita relatively langit akan pusing macam ni. So dia akan anti-clockwise kat utara. Dia punya star trail loh. Star trail. Star trail macam tu kan. Lepas tu bila dekat Khatulistiwa, dia akan berjadi macam tu. Star trail loh. Dia akan lurus, dia tak akan jadi bulat lah. Lepas bila dekat bahagian bawah, ini yang exposure punya fotografi tu. Sebab kita akan yang kita nampak bintang bergerak jadi garis-garis tu. Macam mana Khatulistiwa tadi dia akan jadi macam tu? Dia jadi dia tak bulat lah, dia tak bulat sangat. Lepas tu kalau dekat hemisfera selatan lah, kita ambil gambar, tak boleh ambil gambar Polaris kan sebab Polaris ada. Kat selatan boleh nampak Southern Cross. Southern Cross nampak kat selatan. Lepas tu apa jadi bila kita buka exposure, dia akan terbalik lah. Kalau kat kutub utara anti-clockwise, kat bawah akan clockwise. Dia akan clockwise. Jadi dia ada lagi satu fenomena. Tapi benda tu dia taufan. Kalau taufan tu dekat hemisfera utara, dia akan clockwise atau anti-clockwise. Tapi kalau dia dekat selatan, dia akan pusingan yang terbalik. Ni ada juga bukan taufan. Yang saya baca pasal gerakan angin. Air kalau flash. Air kalau flash. Ada dalam filem. Yang tu nama dia Coriolis. Tapi orang cakap benda tu dia satu faktor, tapi faktor dia kecil sangat. Sebenarnya benda tu tak logik kan. Sebab banyak lagi faktor yang tu pun orang consider pseudoscience juga. Walaupun dia cuma nak dia betul cuma benda lain kan. Dia punya faktor lain tu kita memang kena cancel lah gila-gila lah. Tu second pasal bintang lah. Yang ketiga pasal kapal terbang. Kapal terbang ni obvious gila sebab kalau pasal map tu kan. Ni memang kena tunjuk juga sebenarnya kat skrin. Betul. Malaysia nak pergi US, sepatutnya kena lalu kutub utara. Kalau ikut map dia yang ni yang jarak paling singkat kan? Jarak paling singkat. Kalau ikut projection map tadi tu, yang utara dekat tengah tu, lagi senang Malaysia terus pergi ke Amerika. Straight lalu straight kena lalu kutub utara. Tapi kenapa tak ada kan? Kenapa kena lalu Pasifik tak? Pasifik ataupun yang Arab semua pemandu kapal terbang ni membazir minyak, ambil jalan yang paling jauh. Kan? Tu masalah agak. Tapi yang ni kena tengok map lah, baru faham. Susah nak explain kat podcast kan. Last kali evidence yang kita boleh fikir pasal konspirasi tu sendiri lah. Konspirasi tu sendiri banyak gila loophole. Yang ni paling best. Banyak gila loophole. Dia sebab yang ni nak cerita pasal mentality sebenarnya. Mentality orang yang percaya pada konspirasi ataupun flat earth kan. Dia ada satu mentality yang sama, iaitu dia bias. Dia akan apa kita panggil ni? Skeptik. Dia akan skeptik dekat teori yang tak setuju dengan dia, yang melawan dia. Tapi dia takkan skeptik dengan teori dia.
Jadi biasa bila kita bagi dia jawapan, bukti kan, orang yang terlampau percaya kan, dia akan create satu explanation kenapa benda tu tak betul. Macam tadi bila kita naik ke langit, kenapa kita nampak curvature? Sebab dia kata itu adalah pembiasan. Tapi bila kita kata kes yang tadi tu adalah pembiasan, dia tak terima. Dia tolak yang tu bukan pembiasan, dia kata. Dia ada satu bias. Jadi macam mana nak counter bias ni adalah kita try bagi dia buat teori. Okay, dia come out dengan teori dia dan kita prove dengan evidence. Kena buat scientific method lah. Kita kena buat kaedah scientific. Kita apply scientific method dekat teori dia. Kan? So jadi sains kan. Dan sebenarnya bagi aku yang tu lagi menarik. Sebab kita cari sendiri truth kan. Kita ikut teori dia, kita create. Yang Kenapa menarik bila contoh dia macam gravity. Okay. Kan? Okay, kenapa pasal gravity? Contoh yang paling obvious dengan bila kita apply balik dekat scientific method ataupun skeptik tu dekat dia orang punya teori, dekat flat earth punya teori. Okay, kalau dunia tu rata, macam sebelum ni kalau kita pakai konsep Newton, kan, setiap mass akan ada daya tarik antara mass yang lain. Jadi macam mana kita boleh lekat atas bumi kalau bumi tu rata dan center mass dia tu bukan macam bola. Dan kalau dia sfera, kita ada center mass kat tengah dan semua orang akan tertarik dengan center mass. Semua benda. Tapi bila dia sfera, macam mana konsep center mass dia? Bila rata. Jadi ada jawapan daripada ni. Flat earth. So kalau gravity flat earth, dia akan counter dengan benda lain. Okay, dia akan counter dengan piring tu, dia bukan gravity tu attraction. Dia cakap kita dapat gravitational acceleration daripada pecutan piring tu ke atas. So sebenarnya tak ada gravity kan. Sebenarnya piring tu yang bergerak ke atas 9.8. So sebab tu lah kita stick. Tapi lagi absurd lah dia punya claim kan. Jadi sebab benda tu dia akan create hole. So jadi mula kita ada so bila dia nak create satu lies kan, dia kena create lagi banyak lies. Dia akan create satu plot hole, dia terpaksa create lagi banyak. Jadi kalau dia gerak ke atas, kita faham apa benda yang menggerakkan dia ke atas. Lepas tu satu kenapa tak berlanggar dengan bintang lain kan. Like satu kenapa? Jadi dia ada banyak assumption kalau kita kat tengah bumi lah. Tapi yang antara macam persoalan yang dia tak boleh jawab, kalau kita pergerakan kita adalah 9.8 acceleration, pecutan, maksudnya kita sentiasa laju. Dan sampai bila kita akan capai kelajuan cahaya? Kan? Sebab dia sentiasa laju. Sebab untuk mengekalkan daya tu, kita rasa 9.8 tu kan. Untuk rasa apparent gravity, macam kita ada gravity kat bumi, kita mesti sentiasa pecut. Sentiasa pecut kena ada daya yang berterusan juga. Daya so dari mana daya tu datang kan? Dari mana daya tu datang dan sampai bila kita akan pecut? Adakah kita akan sampai kelajuan cahaya? Jadi bila kalau kata kita dah sampai kelajuan cahaya, kita dah takkan nampak apa-apa dah. Kita jadi buta sebab cahaya dah tak boleh kejar kita. Tu satu juga. Dia jadi banyak masalah evidence lagi. Dia konspirasi benda lain. Contoh dia cakap itu macam 1984 kan. 1984 George Orwell tu. Apa tahu? Pernah baca? Tak. 1984. Dia sebenarnya melawan authority lah. Dia skeptik dengan authority. Okay, so biasa. salah satu skeptik dia orang dekat authority ni, dia cakap semua authority dekat dunia ni tak boleh percaya. Dia macam unite untuk create satu belief dia cakap tak ada orang boleh tahu yang sebenarnya bumi ni flat. Kenapa? So dia tu satu kenapa dia buat. Lagi satu apa benefit yang dia dapat? Apa benefit? Dan kenapa dia orang nak buat lagi macam tu? Satu benda tu tak logik tau. Sebab contoh daripada sejarah manusia kan. Takkan lah waktu space race, waktu Soviet dengan Amerika berlumba kan untuk sampai kat langit kan. Takkanlah dia orang unite. Dia orang bersatu untuk padahal waktu tu tengah Cold War kan. Tengah Cold War. Dia orang musuh. Tapi dia orang kejar. Dia orang musuh untuk semua benda. Tapi dia orang boleh unite untuk create konspirasi. Macam pelik lah. Satu konspirasi yang bumi ni tak rata. Padahal dua-dua negara tu dah pernah pergi ke angkasa. Masalahnya sekarang berapa banyak negara pernah pergi ke angkasa? Kita ada India. Kita ada China kan. China. Kita ada Rusia, kita ada US. Lepas tu kita dah ada satelit sendiri. Kita Malaysia pun hantar satelit. Itu pun orang kita pun masih ragu-ragu dia bumi tu rata. Lagi satu dia ada masalah sosial juga tau. Dia sebab kita cakap kita innocent kan. Kita tak tahu. So lepas tu ada satu authority ni. Ada satu authority yang create konspirasi ni lah. So masalah dia, dari mana orang innocent ni kan? Sampai mana orang masih kekal innocent? Adakah pemandu kapal terbang semua innocent ataupun dia orang semua termasuk dalam konspirasi ni? Dia orang percaya bumi itu satu juga. Satu lagi masalah, semua pekerjaan yang ada kaitan dengan sains kan. Ada kaitan dengan meteorologi.
Geologi, geodesi, geodesi, GPS, pemandu kapal terbang. Apa-apa Yang- semua kena ada dalam Flat Earth punya Flat Earth pula. Globe Society. Globe Society. Globe Society. Flat Earth Society dengan Globe Society kan. Semua kena unite dalam satu benda. Tu satu juga dia tak logik, takkanlah Jadi- US President punya skandal pun boleh kantoi kan. Takkanlah benda ni tak boleh kantoi. Takkan tak ada whistleblower. Oh, kita tak boleh sebut. Okay guys, Perdana Menteri tak boleh sebut. Tu satu juga. Semua pekerjaan kena unite. Dari satu, sejak bila bila daripada orang yang innocent nak masuk kat authority. Dia bila ada PhD je ke layak nak masuk Globe Society ni kan. So second year undergrad ke. So macam mana nak masuk macam mana nak masuk authority ni kan. Takkan lepas dah study physics tiba-tiba ada macam party satu conference. Alasannya orang dia kata orang lain ni adalah gullible. Orang lain mudah terpengaruh dengan ni. Pasal lagi satu bila ambil tidak dia punya mempersoalkan bila ambil dia punya teori ni kan. Last orang yang percaya bumi ni, orang yang terlibat dalam konspirasi lagi ramai daripada orang yang tak terlibat. Lagi ramai sebab semua orang terlibat. Dia kalau ikut pekerjaan 70% tak? Daripada penduduk bumi kan. 70%. Tapi semua pekerjaan yang berkaitan termasuk apa astronomer yang buat cerapan, mesti tahu pasal angkasa apa ni nama? North Hemisphere, South Hemisphere. Siapa yang terlibat dengan government, yang terlibat dengan NASA, yang terlibat dengan akademik, yang terlibat dengan angkasa, dengan Maisa. Angkasa ada Maisa kan. Angkasa pun nak hantar orang ke angkasa je. Lepas tu yang aku kelakar dia. Satu lagi YouTube komen kan. Kata apa dia nama kita punya angkasawan tu? Syekh Muzaffar pun terlibat. Terlibat dalam mesti ada terlibat kan. Dia pergi angkasa. Orang bayar dia. Satu lagi masalah, orang bayar. Takkanlah banyak gila duit habis kan. Banyak gila apa duit habis. Banyak gila duit habis. Lepas tu ada untuk agensi daripada kerajaan. Sekarang dah ada agensi swasta. Semua orang bagi duit untuk apa ni dia punya orang yang beli stok dia kan. Bagi duit. Untuk dia buat satu konspirasi yang bumi ni gelap ke? Bumi ni gelap. Tak logik. Tak logik gila. Kira semua gambar yang kita dapat daripada angkasa, daripada bulan, daripada marikh, gambar bumi kan. Semua adalah konspirasi. Semua adalah direka. So sebenarnya kita ni memang hidup dalam konspirasi. Dia orang cakap okey tu hujung. Yang tu pun dah mengarut dah. Itu kita punya penghujung rancangan episod 1 kita. Lepas rakam kali ketiga. Mantaplah host kita hari ni. Host kita bukan abang jadi host saya bukan host. Saya tetamu hari ni. Okey. Lepas tu kita nak gulung kan? Gulung. Okay. Kita ada idea dah next episode tak ada kan? Kita tak ada idea next episode. What? Maybe boleh cakap pasal konspirasi pendaratan bulan. Pendaratan bulan? Pendaratan bulan boleh. Ataupun kalau kita airkan episod ni sebelum episod kedua, kita boleh, orang boleh komen lah. Nak kita bincang. Pastikan korang komen Kalau korang pendukung Globe ataupun pendukung apa nama? Bumi datar, pastikan tulis. Bagi tahu korang geng yang mana. Tak tahu kan? Menarik tak? Okay, so tu je wrap up. Okay, habis. Alright. Kita tak ada ni outro. Masih belum ada outro. Tak ada lagi outro. Nanti kita ada outro. Okay, sampai sini je podcast kita hari ni. Harapnya podcast ni boleh berterusan lah. Podcast saintifik. Alright. Tekannya. So berapa tu sejam ke kan? Uish. So intro dengan outro kita awkward sikit.